Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وقرابته وذرياته وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين بالهم الملائكة المقربين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الناجين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Berbahagia Tuan Imam, barisan jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, ibadah kurban telah selesai. Kurban khususiyah ditaqarruban ila Allah. Qaraba artinya hampir. Bila kurbanan menghampirkan diri kepada Allah. Dan jawanya kurban. Kurab. Sebab apa disembelihnya? Mula-mula terentang, lepas tu suruh kurabkan supaya kalau tak nanti dia tak sampai hati nak sembelih tu. Ada kurban. Itu jawanya lah. Ya. Baik, alhamdulillah, ya, kurban ni yang melibatkan pada binatang al-an'am, yakni unta, lembu, kambing, kibas, dah selesai dah 4 hari. Ya. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kurban yang berterusan sepanjang masa, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam-macam cara yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan pada malam ini. Ini juga merupakan satu kurban. Kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita duduk di majlis ilmu, duduk di taman-taman syurga, ya, artinya jangan mengorbankan harta, masa, jiwa, semuanya kurban. Ya, untuk apa? Untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sana dan la yanallahu luhumuha wala dima'wa walakiyanahu taqwa minkum, itu dalam bab kurban. Allah tidak terima daging kurban, darah kurban tidak terima, tapi yang diterima ialah takwa, kepatuhan kita kepada Allah.
Jadi tuan-tuan yang berkorban malam ni, Allah terima tak terima berhasaran pada dalam ni. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ya. Kalau kita betul-betul ikhlas, insya-Allah apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi malam ni muka surat berapa? Miswan. Ya. 225 kita berhenti tu di hujung dulu tu kan, ya. Di atas. Terlipat tu jadi tu memang saja saya tanya. Ada ambil cakna tak ambil cakna? Alhamdulillah, ya. Ada ambil cakna. Cakna tu apa? Ambil berat, ambil peduli. Ya. Baik, ya. Jadi kita masuk dalam idza nasiya, ya. Betul. Kata di bawah. Betul, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhrin. Dia merupakan sahabat Nabi yang paling hampir dengan Nabi, siang malam bersama dengan Nabi. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan, ya. Apa yang Nabi cakap semua dia ingat, ya. Apa yang Nabi buat semua dia nampak. Jadi kata dia, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Ini mengenai orang yang lupa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasiya ahadukum fa akala aw syariba wa huwa shaimun wal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Jika seorang daripada kamu sedang berpuasa, ya, kita berpuasa dalam bulan puasa lepas, ya, lalu lupa yang dirinya sedang berpuasa hingga dia makan dan minum. Sengaja tak? Tidak sengaja. Bila lupa artinya tidak sengaja, kata dia. Jadi kalaulah berlaku macam ini, ya, kita makan dan minum, orang tegur, puasa tak? Puasa. Kenapa makan? Lupa pula, ya. Dah kenyang pula tu. Ya. Ataupun tengah makan, ya, tiba-tiba orang tegur, puasa tak? Puasa. Kenapa makan? Lupa. Kalau macam ini, nak teruskan ke nak berhenti? Kalau tengah makan, ya, tengah makan orang tegur kita, ya, hendaklah kita berhenti. Allah yang kat mulut alang-alang, punya terus, batal sengaja. Yang tadi makan minum dengan tidak sengaja, ya. Dah selesai makan baru teringat, Allah, betul lah, ya, itu yang lepas tadi kan. Okey. Kemudian yang makannya, minumnya adalah satu anugerah ataupun pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bukan kelama terlampau dia lapar dan sebagainya. Okey, ya, untung tak? Tapi jangan sengaja cari. Dan seterusnya, riwayat Bukhari dan Muslimnya 1933 1155. Ada yang lahir tahun 1933? Tak ada, ya? Okey. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ajwadu bil khairi minar rihil minar rihil al-mursalati. Okey, rihil miski itu dalam bab yang lain ya. Ini dah baca itu kan ya. Kan? Dah baca kan? Tak boleh baca, kita baca pun tak apalah ya. Rasulullah SAW seorang manusia yang paling pemurah. Kita macam mana? Rasulullah SAW manusia yang paling pemurah, terutama sekali pada bulan Ramadan. Ya. Saat malaikat Jibril menemui baginda setiap kali Jibril menemui baginda pada malam Ramadan, pasti beliau sedang mentadabbur Al-Quran. Apa tadabbur? Dia baca, lepas tu dia tengok dia punya isi, apa yang disuruh sini. Fawailul lil musallin. Apa tu? Neraka wil ataupun kecelakaan disediakan bagi orang yang sembahyang. Jadi maksudnya supaya apa? Tadabbur kita supaya kita sembahyang dengan betul-betul. Kenapa? Alladzina min salatihim sahun. Dia sembahyang tapi lalai bacaannya ya. Mungkin tak betul, rokok sujudnya terlampau laju dan sebagainya. Itu jadi mengingatkan kita supaya apa? Itu tadabbur lah, supaya kita sembahyang dengan betul. Baik ya. Dari sini setiap kali Jibril menemui baginda, dia sedang mentadabbur Al-Quran. Sungguhnya tatkala Jibril menemui baginda, baginda adalah seorang manusia yang paling pemurah ya. Artinya sentiasa memberi makan minum ya pada tetamu, pada orang yang datang, dalam menghulurkan kebaikan. Bahkan lebih pemurah daripada angin yang membawa rahmat yang terus bertiup. Tujuannya supaya apa kita baca hadis ni? Supaya kita mengambil teladan. Kalau Quran tadi tadabbur, kita ambil teladan apa yang Nabi lakukan supaya kita menjadi orang yang pemurah. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Berilah kami mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pemurah, biarlah kita menjadi pemurah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sadidal khaya wa tawadu ya. Dia pemalu, merendah diri. Kita pun ikutlah ya. Baik. Kemudian seterusnya muka surat 226 ya. Jadi supaya kita menjadi orang yang pemurah. Diceritakan Nabi pemurah, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi ajar pada kita ya, ataupun dikata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikutlah apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, siapa yang berkata? Abdullah bin Umar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Qalu innaka la tuwasilu. Qala inni lastu mislakum. Inni at'amu wa usqa. Rasulullah SAW melarang ya puasa wasilah. Maksudnya puasa yang terus menerus. Puasa terus menerus. Ya. Dalam bulan Ramadan puasa. Bulan apa lain puasa terus menerus. Dilarang. Ya. Kadang orang puasa 3 bulan. Ya. Itu dilarang tu. Kecuali Nabi khas ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tapi mengapa engkau sendiri melakukannya? Dia puasa
Itu khususiah bagi Nabi. Macam Nabi ada perkara yang khususiah, yang mana orang lain tak boleh buat, khas untuk Nabi. Yang dalam Quran sebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, ya. Kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik pada pandangan kamu, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Ada yang 2? 1, 2. Pak Imam 1, 2. Pak 1 belum kahwin lagi, ya. Pak Imam belum kahwin lagi. Iyalah, sebab baru 1. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu rasa kamu tak boleh melakukan adil terhadap isteri-isteri kamu, kahwin 1 lah. Yang kita ni semuanya takut tak adil pada isteri, kita kahwin 1. Nabi kahwin sampai berapa? Waktu Nabi wafat pun ada 9 yang tinggal kepada Nabi, kan? Lebih daripada 4. Itu khususiah. Kenapa engkau kahwin tu? Dalam Quran disebut masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Masna 2, sulasa 3. 2 campur 3 berapa? 5. Kemudian 4 berapa? 9. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak boleh berlaku adil, 1 dicampurnya jadi berapa? Semua 10. Itu menterjemahkan Quran yang tak ada tadabbur. Ya. Artinya man fassara Quran bi ra'yi falyatabawaq ma'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran ikut suka hati, siap-siaplah tempat tidurnya, tempat tinggalnya di dalam neraka. Fawailul lil musallin, saya katakan tadi, neraka sediakan bagi orang sembahyang, maka hendaklah kita sembahyang dengan betul. Kalau tak nanti kita campak dalam neraka wel. Tapi di situ kata dia terjemahkan, tak payah kita sembahyang. Kenapa? Dalam Quran sendiri bagi tahu orang sembahyang tu masuk neraka wel. Maka adalah ramai orang tak sembahyang. Ini satu ajaran apa? Ajaran sesat. Biasanya yang mengajar orang sesat ni orang pandai ke orang bodoh? Yang pandai ke bodoh? Pandai. Yang terlibat rasuah tu orang pandai ke bodoh? Yang menipu pandai ke bodoh? Yang pandai-pandai semua. Fawailul lil musallin. Okey, lepas tu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga kamu benar-benar yakin. Ini pernah berlaku di UKM, diajak sembahyang. Aku belum yakin lagi. Dalam Quran bagi tahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya diselewengkan ayat Quran. Ya'tiyakal yakin bila kita tengok dalam tafsir hatta ja'al maut. Ada sembahyanglah kamu sehingga mati. Kalau dah mati tak payah sembahyang. Kenapa? Orang lain suruh sembahyang. Betul kan? Tak boleh berdiri lah Ustaz, tak boleh berdiri duduk. Ustaz pun boleh duduk. Kenapa Ustaz duduk? Saya tak boleh sujud. Dulu boleh, sekarang kakinya dah apa? Bila duduk antara sujud pun tak boleh kakinya, nak lipat pun tak boleh. Maka di sini la yukalliful nafsan illa wus'aha. Allah tidak menyusahkan pada hambanya kecuali mengikut apa yang mampu dibuatnya. Yang tak boleh yang macam mana? Yang tak buat. Yang tak buat dia. Allah mengatakan surah pisau, jagung ora pisau, surah payah. Itu yang tak boleh. Okey. Sehinggalah kita mati. Bila dah mati tak payah sembahyang. Dah mati tak payah sembahyang. Siapa yang sembahyangkan? Orang lain. Sekarang ni boleh orang lain sembahyangkan kita? Tak boleh. Orang sembahyang ya. Jadi kalau tengah sembahyang, Pak Imam sembahyang, kita baring di depan boleh? Ya tak boleh. Tapi orang mati sembahyang di depan ke belakang? Yang mati di depan. Nampak? Ada rukuk? Ada sujud? Usolli ala hadzal maiti. Ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? Sembahyang mayat tak ada rakaat.
Tapi pernah berlaku ya, satu ketika pernah berlaku, betul-betul berlaku ya. Seorang anak ini yang belajar di Mesir, maknya meninggal. Mungkin tak pernah sembahyang ke apa, dia sembahyangkan maknya. Dia ada rukuk, ada sujud. Jadi orang heran, kenapa engkau rukuk? Ini sembahyang yang terakhir mak aku. Ndak semua. Itu menunjukkan apa tu? Tidak ada ilmu. Baik ya. Jadi tak boleh puasa berterusan. Kalau kita nak puasa sunat Senin pun campur dengan Khamis. Ditunggalkan pun tak boleh. Puasa Senin saja pun tak boleh. Puasa Khamis saja pun tak boleh. Senin kawankan Khamis. Kalau kita mula dengan Khamis, kawankan dengan Jumaat. Kalau kita mulakan dengan Jumaat, kawankan dengan Sabtu. Sebab Allah jadikan suatu itu semua berpasang-pasangan. Langit lawannya bumi, hitam lawannya putih, tinggi lawannya rendah, lanang lawannya wedok. Jangan biarkan seorang-seorang. Ya. Dia nak terus tak boleh. Nabi SAW ya, dalam bab haji, Nabi SAW tawaf. Tawaf naik apa? Naik unta. Nabi tawaf naik unta. Kemudian mencuh Hajar Aswad dengan tongkat. Dia ambil tongkatnya cucuk. Ini khususiah. Khususiah untuk Nabi. Artinya orang lain tak boleh buat. Macam Nabi Qiyamul Lail, dia tu itu sudah khususiah bagi Nabi. Setiap malam ya, artinya tak berhenti. Dia sembahyang terus saja. Kita macam mana? Imamnya baca panjang sikit, Allah turun imam. Alah, orang tu lagi tengok kawan ikut, dia baca surah Baqarah, lepas tu surah Ali Imran, surah tu panjangnya. Kita mampu baca surah Al-Baqarah dalam sembahyang, mampu 286 ayat, mampu? Tak mampu. Sabih semua kata tu teman. Baik ya. Okey, jadi yang khususiah tu untuk Nabi, orang lain tak boleh. Kata Nabi, aku berpuasa, aku makan dan aku minum. Maksud Nabi ada puasa dan Nabi ada berbuka. Ada sahabat ya yang dia tak nak makan, tak nak minum, dia nak berpuasa terus. Dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ya. Pasal apa? Ada yang kata dia, aku tak nak kahwin. Ada 3 orang ni. Dia nak pergi ibadat, dia tak nak kahwin. Seorang. Yang seorang, aku nak Qiyamul Lail terus saja. Ya. Yang seorang, aku tak nak makan dan minum terus saja. Nabi panggil. Kata Nabi, aku ya puasa ada dan aku buka pun ada. Ya. Aku malam ada sembahyang dan ada tidur. Ya. Aku hidup ada beristri. Artinya dilarang. Orang tak faham tu artinya dilarang kita mengikut apa yang Nabi buat, yang khususiah untuk Nabi. Ya. Baik ya. Kita boleh tawaf naik unta. Naik kereta betul-betul tak boleh, kita tolak kan. Tak bagi jalan kaki, kena naik atas. Itu ya. Baik, seterusnya. Itu khususiah khas untuk Nabi ya. Nanti yang kata Nabi kahwin 9, Nabi kahwin 11, Nabi kata, aku pun nak kahwin. Jangan, itu khas untuk Nabi. Kahwin nak ikut Nabi, tapi yang lain tak ikut. Kenapa kahwin 4? Nabi kan kahwin, faham. Yang lain kau buat, tak ada pun sembahyangnya pun tak ada pun. Jangan menipu dia. Hadis yang riwayat Bukhari 1962 dan Muslim 1102. Okey, seterusnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, kalau Nabi bersabda, Ibnu Umar berkata, Ustaz Muhammad maka Nabi Ustaz Muhammad pun bersabda di Sungai Lang. Dah tak betul lah tu.
Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful al-ashral awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah SAW beriktikaf, ya, pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Kan Nabi terangkan, siapa yang nak jumpa Lailatul Qadar, kata dia, ambillah malam-malam ganjil pada bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Itu satu ketika Nabi bagi kita macam tu. Siapa yang nak jumpa Lailatul Qadar, maka hidupkanlah 10 malam yang akhir. Tengok, artinya dia tak selang-selang terus. Jadi kata dia, Nabi beriktikaf 10 hari bulan Ramadan. Dalam hadis diterangkan sana, Nabi pun mengikat kainnya. Ini kata-kata apa ni? Kata-kata simbolik. Maksudnya diikat kain kuat-kuat, dia tidak tidur bersama dengan istrinya. Ya tahu, tak tidur dengan istrinya apa maksudnya? Kalau malam-malam lain, Nabi dalam hadis terangkan, wa ala aqalla min arba'in marrat fil usbu, jangan kurang dari 4 kali dalam seminggu. Ada soren jangan kurang dari 4 kali seminggu. Wala aqalla min arba'in. Kenapa dia? Tengok yang kajian sekarang ni banyak kata kan, sebab prostat berlaku sebab benda tu tidak keluar, kata dia. Wallahu a'lam. Baik ya. Jadi sekarang ada beriktikaf tak? Ada niat iktikaf ni? Niat ya. Kalau yang belum niat iktikaf ni, saya iktikaf di masjid ini kerana Allah Taala. Iktikaf sunat ya. Aku iktikaf di masjid ini sunat kerana Allah Taala. Setiap kali kita masuk. Ya. Kalau kita tertidur pun tetap masih lagi dapat pada iktikaf ya. Okey, jadi ini untuk apa? Untuk menggalakkan kita supaya ikut apa yang dibuat oleh Nabi. Nabi beriktikaf 10 malam akhir di Ramadan. Kita pun ada buat, surah masjid kita buka kan? Ada, alhamdulillah. Okey, seterusnya kelebihan puasa selain puasa Ramadan. Habis Ramadan dah cerita dah ya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah. Siapa dia Aisyah? Isteri kepada Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu, laki-laki cikgu, perempuan cikgi. Ya. Lelaki pengulu, perempuan penguli. Betul. Tak ada. Ada ustaz, ada ustazah. Okey. Baik. Beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksara min Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Wa fi riwayatin kana yasumu Sya'bana illa qalila. Cuba tengok, ni Nabi puasa berterusan. Nabi SAW tidak pernah berpuasa di luar bulan Ramadan yang lebih banyak daripada beliau mengerjakan puasa di bulan Sya'ban. Menjelang Ramadan sebagai, bagi kita sebagai satu exercise, bagi latihan. Lepas Sya'ban, Ramadan kan. Okay, ya? Baik. Kata dia, jadi Nabi tidak berpuasa lebih banyak daripada yang beliau mengerjakan pada bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban sebulan penuh. Ini ada orang kita buat kan, ya. Arti bulan Sya'ban dia puasa penuh.
lepas tu sambung dengan Ramadan. Tapi dan hadis lepas tadi dilarang kita berpuasa berterusan. Baik ya. Dalam riwayat lainnya disebutkan baginda berpuasa pada bulan Syakban kecuali hanya sedikit hari sahaja yang baginda tidak berpuasa padanya. Itu hadis yang lain. Artinya dalam bulan puasa, dalam bulan Syakban tu banyak hari yang Nabi puasa. Ada juga hari yang Nabi tidak berpuasa. Sebab itu ditegah kita berpuasa berterusan di bulan Syakban. Sedang Nabi sendiri pun cuma berpuasa tak sepenuhnya, tapi kebanyakan dia hari Syakban tu dia puasa. Okey ya. Sikit lagi. Satu lagi ya. Riwayat Bukhari 1970, Muslim 1156. Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Beliau berkata bahawa Rasulullah bersabda. Ya. Jadi Rasulullah bukan berkata ya. Rasulullah bersabda. Afdalus siyami ba'da Ramadan Sahrullahil Muharram wa abdus salati ba'dal faridati salatul laili. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram. Ya. Solat yang paling utama setelah solat fardu ialah solat tahajud. Rakaatani fi jawfil lail ya. 2 rakaat yang dilakukan, maksud 2 rakaat sembahyang tahajud tengah-tengah malam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat kita bangkit tengah malam. Tu ya. Macam solat sunat subuh. Ya. Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tu jangan ditinggalkan. Ya. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Macam malam ialah solat sunat tahajud lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ada kita buat kan? Wa minal lail fatahajjad bi nafilatan lak. Sebagian di waktu-waktu malam adalah kamu solat tahajud sebagai ibadat yang sunat, sunat tambahan. Mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kamu dalam tempat yang maqamam mahmudah, di tempat yang terpuji. Ya, di solat tahajud. Ya. Jadi pernah tinggal tak? Pernah. Pernah buat tak? Pernah. Pernah tinggal tak? Pernah. Ada pernah tinggal tak? Alhamdulillah, saya tak pernah tinggal, cuma sekali, satu malam. Ada tinggal juga satu malam. Tengok kau punya apa? Buku catatan dia. Saya tengok buku catatan dia, memang betul. Dalam setahun tu satu malam aja yang tinggal. Hebat dia. Alhamdulillah. Kita macam mana? Mudah-mudahan jangan sampai tinggal kalau boleh. Ya. Kadang-kadang dia niat betul-betul pasang jam pukul 3. Pukul 3 pagi. Bunyi Allah, tengok-tengok Allah. Allah sembengilang. Turun meneng. Kalau kita dah biasa, umur dah tua-tua ni, kita biasa bangun pukul 1:30 malam, ya, sampai subuh memang tak tidur. Memang tak tidur. Dia tak boleh tidur. Pasal apa? Hati kita ni sentiasa berwirid, baca Quran, baca apa, dan kita pun wirid lah. Sambil tu kita boleh wirid selawat Nabi berapa ribu, apa ribu. Untung tak? Untung kan? Angan-angan, angan-angan,
angan-angan pun tak tidur juga. Ya. Jadi eloklah kita berwirid, paling tidak pun astagfirullah ke, la ilaha illallah ke, baca Quran ke. Itu masuk qiyamul lail tak? Qiyamul lail, menghidupkan malam. Okey ya. Jadi habis itu ya. Kita berhenti di situ. Waktu isyak dah sampai ya. Nampak? Siapa nampak? Isyak dah masuk, nampak? Saya tak nampak, tapi dah masuk ya. Okey. Ambil cakna ya. Muka surat berapa? Muka surat 225 ya, yang di tengah sekali mengenai puasa pada bulan Arafah. Inilah lepas orang haji ni tak lama lagi balik ya. Kita yang di Putan Agong dah balik dah ya. Ada yang meninggal dan jemaah Malaysia ada yang duduk di hospital 150 orang, dan ada yang tak dapat wukuf di Arafah. Al-Haji Al-Arafah, kalau tak dapat wukuf di Arafah, arti hajinya ada tak dapat apa-apalah ya. Dan mudah-mudahan ya, yang sakit tu diberikan kesehatan ya. Mana yang tak dapat wukuf di Arafah, mudah-mudahan akan datang dia dapat pergi lagi Kaabah tu. Ya. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا فعلا عبادة وعملا صالحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.